Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faik bin Khairul Kizam daripada kumpulan 4 ingin membincangkan tentang pluralisme agama. Apa sebenarnya pluralisme agama ni? Pluralisme agama ni ialah satu fahaman ataupun keyakinan bahawa agama Islam adalah sama dengan agama-agama yang lain dan tidak ada mana-mana agama pun yang boleh mengaku agamanya lebih benar daripada agama lain. Pluralisme agama ini adalah sangat berbahaya kerana ianya ialah sebuah serangan ideologi yang mampu menyerang pemikiran umat manusia dan mengubah pegangan seseorang tentang agama, seperti membawa kekeliruan dan juga kefahaman beragama dan memanipulasi sifat kepelbagaian beragama. Pluralisme agama adalah sebuah falsafah yang mengekspresikan kewujudan pelbagai agama dan dakwaan yang dibuat oleh setiap agama terhadap kebenaran agamanya, religious truth claim. Selain Islam, terdapat agama-agama lain di Malaysia, termasuk Kristian, Buddha, Hindu dan agama-agama tradisional seperti agama orang asli. Malaysia adalah negara yang multi-religi dan menghormati kepelbagaian agama dalam masyarakatnya. Masalah masyarakat yang beragama di Malaysia sering berkisar pada kurangnya pemahaman dalam agama, diskriminasi terhadap agama minoriti, isu-isu identiti keagamaan serta pertikaian dalam pelaksanaan undang-undang agama dalam kehidupan seharian. Ini memerlukan dialog terbuka, pendidikan yang lebih baik dan kesedaran yang mencapai toleransi dan perhargaan antara pelbagai kepercayaan. Jadi, saya akan menyambung kepada rakan saya. Saya Nur Syahinda dari LG241 akan menyambung berkaitan topik masalah kajian yang diberikan oleh kawan saya Ayuni sebentar tadi. Pandangan orang luar terhadap agama Islam sering dipengaruhi oleh stereotip dan ketidaktahuan. Segelintir masyarakat mungkin memiliki persepsi yang salah tentang agama Islam berdasarkan liputan media massa yang tidak seimbang atau pengalaman individu yang tidak terbatas. Pendidikan, dialog antara agama dan interaksi positif antara individu dan latar belakang yang berbeza dapat membantu meruntuhkan stereotip dan mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang agama Islam. Sebagai contoh, masyarakat zaman sekarang mudah mempercayai apa yang ada di media sosial berkaitan agama Islam tanpa soal selidik tentang kebenaran agama itu terlebih dahulu. Jadi, ideologi pluralisme agama menjadi isu yang sensitif dalam beberapa negara termasuklah Malaysia. Beberapa golongan memandang isu pluralisme ni sebagai ancaman terhadap identiti agama negara ataupun tradisi agama yang ada. Bagi sebahagian yang lain, pluralisme dianggap sebagai satu jalan untuk menuju toleransi agama dan kerjasama antara umat agama. Konflik muncul ketika konsep ini bertentangan dengan nilai-nilai ataupun pandangan yang telah diterima secara tradisional oleh masyarakat. Bagaimana yang kita tahu perkembangan pluralisme di Malaysia didasari oleh perkembangan liberalisme dari Indonesia? Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan tersebarnya pluralisme agama di Malaysia? Antara faktor yang menjadi penyebab kepada penyebaran fahaman pluralisme di Malaysia adalah penyebaran fahaman pluralisme melalui media massa. Pada era modernisasi ini, media massa tidak terkecuali dalam menjadi penyumbang kepada punca utama berlakunya pluralisme. Media massa dapat dikelaskan kepada dua, iaitu media cetak dan media elektronik. Medium media massa yang terlibat adalah buku, majalah, akhbar, televisyen dan internet. Sebagai contoh, Ulil Absar Abdullah telah mengeluarkan suatu artikel di dalam majalah Gatra pada 21 Disember 2022 yang mengatakan bahawa semua agama adalah sama. Faktor penyebaran pluralisme agama yang seterusnya ialah melalui ajaran-ajaran keagamaan yang telah difatwakan sebagai sesat. Salah satu ajaran keagamaan yang telah difatwakan sebagai sesat ialah ajaran Ayah Pin atau dikenali sebagai Kerajaan Langit Ayah Pin.
Ajaran ini telah diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Menurut Marzuki 2009 dan Ismail Mani Ahmad 2012, ajaran Ayafin ini telah mempromosikan satu ajaran agama yang membenarkan semua agama. Pada 4 Disember 1997, Kerajaan Terengganu telah mewartakan fatwa bahawa ajaran Ayafin ini adalah sesat dan menyeleweng kerana membawa kepada kerosakan akidah. Manakala pada 30 Januari 2007, Kerajaan Perak juga turut mewartakan fatwa bahawa ajaran Ayafin ini adalah haram. Pluralisme agama ini juga turut disebarkan melalui kursus kepimpinan dan pengurusan. Kursus kepimpinan dan pengurusan yang telah dikesan di dalamnya terdapat pluralisme agama ialah kursus Emotional Spiritual Quotient ESQ yang telah diperkenalkan oleh Arji Lanjar Agushin. ESQ ini merupakan kursus yang berada di bawah ESQ Leadership yang telah berpusat di Jakarta. Kursus ESQ ini telah tersebar di Malaysia melalui pembukaan cawangan pengajarannya. Mufti Wilayah Persekutuan telah mewartakan ESQ sebagai haram pada 17 Jun 2020. Pengharaman tersebut berlaku kerana terdapat 10 ciri-ciri penyelewengan. Antara ciri-ciri penyelewengannya, salah satunya ialah ajaran tersebut mempunyai pemahaman tentang liberalisme dan pluralisme. Jadi, dapat kita simpulkan bahawa faktor-faktor ancaman pluralisme agama di Malaysia ini terdapat faktor secara langsung dan juga tidak langsung. Antara kesan pluralisme agama ialah keruntuhan akidah. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila individu Muslim ataupun Muslimin terpesong akidahnya, maka jati diri keagamaan atau akhlak juga tergadai. Walaupun umat Islam zaman ini sedar bahawa terdapat banyak kelemahan yang perlu diatasi untuk mengukuhkan akidah, namun tidak banyak usaha yang dilakukan untuk menyekat kepercayaan yang menyeleweng daripada agama Islam. Ini kerana terdapat pihak atasan yang mengambil mudah tentang isu ini. Fahaman pluralisme ini juga boleh memecah belahkan kaum masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan wujudnya pluralisme, krisis dua pihak akan berlaku. Masyarakat yang berpegang teguh dengan fahaman Islam dengan masyarakat yang mula termakan dengan fahaman pluralisme itu sendiri. Apabila wujud dua pihak berlainan fahaman seperti ini, perbalahan dan pergaduhan akan berlaku kerana tidak sependapat. Malahan mungkin akan berlakunya pertumpahan darah kerana pendapat yang berbeza. Perpecahan dan perbalahan antara masyarakat menjadi salah satu punca kemunduran umat sejagat. Selain itu, fahaman pluralisme yang tidak mempunyai pemahaman yang tetap dan hanya menggunakan pandangan daripada pelbagai agama ini boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana fahaman pluralisme ini membawa budaya-budaya barat dan disebarkan kepada anak-anak muda. Anak-anak muda kini mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar dan mempertahankan pendapat mereka yang salah walaupun perlu mendahakai ibu bapa mereka tersendiri. Budaya-budaya luar yang dimaksudkan berunsurkan hedonistik. Hedonistik didefinisikan sebagai satu perilaku sub-budaya yang berunsurkan negatif dan bertentangan dengan adat ketimuran serta diajar dalam agama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Nur Atin Basha binti Zaidi akan menjelaskan tentang penyelesaian pluralisme agama. Antara penyelesaian bagi mengatasi masalah ini adalah yang pertama adalah kita perlu memahami apa itu maksud pluralisme agama. Bagi pengikut fahaman pluralisme tersebut, mereka menganggap semua agama adalah sama. Oleh itu, bagi mengatasi masalah ini, umat Islam perlulah memahami sepenuhnya apa yang dianjurkan oleh ahli sunnah wal jamaah dan memantapkan diri dengan ilmu agama. Apabila kita sudah tahu dan faham apa itu ciri sebenar ahli sunnah wal jamaah dan ilmu yang telah kita pelajari, sudah pasti tidak ada masalah untuk berdepan dengan ancaman daripada musuh Islam yang cuba mengelirukan kita dengan perkara-perkara pluralisme agama tersebut. Penyelesaian yang kedua adalah dengan mengambil tindakan undang-undang. Sebagai contoh, kerajaan haruslah mengambil tindakan undang-undang terhadap penyebaran fahaman pluralisme di negara kita dengan menangkap kumpulan tersebut serta menyelidik bagaimana penubuhan tersebut berlaku. Malah, kerajaan juga harus menggesa semua masyarakat agar memainkan peranan masing-masing dengan
dengan menggalakkan masyarakat melampaukan ajaran tersebut sekiranya mereka mengetahui penyebaran kumpulan ini sama ada di media sosial ataupun di mana-mana sahaja. Hal ini supaya kerajaan dapat mengambil tindakan undang-undang terhadap penyebaran pluralisme agama tersebut daripada berleluasa di negara kita. Seterusnya, penyelesaian pluralisme agama ialah kita hendaklah bertaubat, iaitu kita sebagai umat manusia hendaklah mempunyai pegangan agama yang teguh agar tidak mudah goyah ke arah kesesatan agama seperti fahaman pluralisme. Sebagai contohnya, saya sebagai umat Islam ataupun umat Islam yang lain yang mula mengikuti fahaman ini hendaklah kembali ke landasan yang benar ataupun landasan agama Islam dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Selain itu, dalam menyelesaikan pluralisme agama adalah dengan meningkatkan penubuhan atau kumpulan khas bagi memeteras pluralisme. Sebagai contohnya, Kerajaan Selangor JAIS iaitu Jabatan Agama Islam Selangor telah melaksanakan 582 aktiviti yang melibatkan seminar, bisikan, siasatan dan sebagainya tentang fahaman ini. Oleh itu, wajarlah kerajaan atau agensi kerajaan meningkatkan lagi penubuhan anti-pluralisme ini. Cara ini sekaligus dapat mengelakkan fahaman dan juga ajaran sesat seperti Ayah-Pin, ajaran matahari, ajaran Hasan anak rimau dan juga lain-lain. Sebagai kesimpulannya yang dapat kita lihat di sini ialah dengan cara ini fahaman agama masing-masing tidak akan terganggu, penganut agama dapat mengamalkan agama masing-masing dan juga keselamatan negara juga dapat terjamin dan rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Itu sahaja.